نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Allah Jalla Jalaluh sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai pencipta bagi kita dan bagi sekalian makhluk, untuk kita sebagai manusia mengada, menjadi, membuat akan perkara yang Allah Subhanahu wa taala meredai, dan Tuhan kurniakan nikmat kepada kita yang tidak terhingga, supaya kita manusia mengabdikan diri kepadanya dengan masa yang sementara sahaja. Masa yang kita duduk di dalam dunia ini sahaja, kita akan menunaikan perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita selesai daripada umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di dalam dunia ini, nescaya kita akan dapat ganjaran besar di sisinya. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kami membalaskan terhadap manusia yang bertakwa kepada aku pada hari ini, yaitu hari yang kita akan masuk syurga dengan sekaliannya. Mereka itulah mereka yang dapat kemenangan sebenarnya, dengan sebab mereka itu sabar. Guna sabar sebetul untuk kita tadi itu menunaikan perintahan Tuhan. Kita sebagai manusia sidang Jumat yang dirahmati, tujuan asasi ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita, menjadikan kita kena tajdidkan, membarukan talian tersebut dengan diri kita, dengan perasaan kita semua. Kerana suasana yang kita ada senantiasa dia melalaikan kita daripada janjian asal. Janjian Allah Subhanahu wa ta'ala mengada, menjadi, menciptakan kita, tujuannya hanya satu. Sebagaimana kita telah dengar, sebagaimana kita telah tahu, tapi sedikit mereka yang ambil bakti, ambil pengertian, ambil pahami, ambil peringatan itu, mari guna di dalam hidupan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin hanya tujuan yang satu sahaja, yaitu supaya manusia dan jin itu mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau gitu,
tujuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau kita capai tak sapa, nescaya termasuklah diri kita di dalam orang yang rugi. Memang kita telah dengar suratul Asr. Berapa kali kita dengar daripada imam kita, berapa kali kita dengar pada alim ulama kita yang mentafsirkan ayat tersebut. Akan tetapi dengar tadi itu kalaulah tidak disertai dengan akal pikiran yang waras, tidak disertai dengan akal pikiran yang boleh kita kira dan cara dengan dia, supaya kita ambil pengertian daripada ajaran Tuhan mari pakai, nescaya dengar umpama tu tidak berguna apa-apa. Dengar serta kita kena memikir. Allah Jalla Jalaluhu yaqul, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian. Apa makna kerugian? Yakni umur kita Allah Ta'ala tahatkan bagi kita. Umur kita Allah Ta'ala itu sakatkan bagi kita. Bukan makna kata kita hidup di atas dunia sepanjang masa yang kita mahu. Tiap-tiap manusia memang dia mahu nak hidup sepanjang masa. Tak mahu nak jumpa dengan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hari yang kita akan kembali kepada Tuhan. Kebanyakan manusia begitulah. Allah Jalla Jalaluhu berkata, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Rasulullah kepada umat, kepada hamba aku, kepada umatmu, sesungguhnya mati yang kamu wahai manusia dok lari daripadanya, mati dalam arti kata kita siapa ajal, siapanya masa yang kita kena kembali kepada Tuhan. Walaupun kita lari, nescaya kita akan jumpa dengan dia. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia itu akan jumpakan kita. Maka Tuhan raya kata, innal insana lafi khusr, manusia itu duduk di dalam kerugian. Maknanya masa itu duk jalan. Masa kita duk jalan, coba kita tengok je, kita terkadang khayal tengok je tadi itu akar dia ataupun jarum dia duk jalan. Sebenarnya bukan jarum dan akar dia duk kesok duk jalan. Umur kita itu, masa kita, umur kita yang Tuhan beri duk jalan satu langkah ke satu langkah, satu detik ke satu detik. Maka berjalan tadi itu manusia duduk di dalam kerugian. Manusia duduk di dalam kegelapan. Kenapa manusia duduk di dalam kerugian dan kegelapan? Kerana asal usul manusia yang kira dengan akal pikiran dia, cara dia nak pakai hidup. Setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akaknya Isa alaihi salam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah Ta'ala akaknya Nabi Isa pah ke langit, naik kepada langit di sisinya subhanah. Lepas daripada tu pula 900 tahun putuhnya celah tadi itu, celah di antara Nabi kita dengan Nabi Isa alaihissalam, kurun. Manusia yang ada di masa tu kita nak cakap di situ ya. Ambilnya akal pikiran dia, ambilnya kebijaksanaan dia, coba-coba nak atur hidup dia, coba-coba nak pakai akal fikiran, nak bawa diri dia, umur dia, cari kemenangan, kejayaan, kebahagiaan di dalam hidup. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala rakyat pada Nabi kata, innal insana lafi khusr, manusia itu duduk di dalam kerugian. Kerana kita tak boleh nak bawa diri kita, kita tak kuasa nak pimpin diri kita kepada jalan siratul mustaqim. Sebab tu senantiasa kita berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ainin.
Ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah melepaskan diri aku kepada diri aku sekelip mata pun jangan. Apa maksud yang kita doa siang malam dengan doa yang Nabi kita hajar tu? Kita nak itu happy kan kita. Kalau gitu, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia duduk di dalam kerugian illa malaikat. Golongan ini sahaja yang dia itu nak bawa diri dia berjaya. Illa alladzina, malaikat mereka yang alladzina amanu, mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang buat amalan yang saleh. Di sinilah sebagai khutbah, tajuk khutbah pada minggu ini. Orang Islam pasti menjadikan Al-Quran was sunnah sebagai dasar di dalam hidup. Kerana Tuhan raya, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, malaikat orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang buat amalan yang saleh. Di sini, apakah cara kita nak beriman dengan Allah? Apakah cara kita nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran was sunnah sebagai dasar hidup, ya sakut paut lagu mana? Dengan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia sakut paut dengan masalah kita nak beriman dan masalah kita nak mensyariatkan diri kita dengan syariat al-Islam. Kebanyakan manusia lain daripada umat Islam dengan cara umumnya. Kalau nak kira dalam umat Islam dengan cara khusus, tinggal sikit lagi. Mula-mula sekali manusia dalam dunia ni berapa ribu juta orang. Kita tanyalah maklumat, ilmu pengetahuan yang ada sekelilingi diri kita, orang panggil khamrurat tu. Cek tengok. Di dalam alat-alat canggih sekarang kita boleh tahu kata bilangan manusia tu banyak mana. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dan sabda dalam hadis yang sabit daripada baginda, umat aku ni, dia khitab dengan cara umum, seumpama bulu yang hitam ada di kulit lembu yang hitam. Umat aku makna kata umat yang belakang daripada aku ni mari beranak belakang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada Nabi kita bangkit jadi Nabi, jadi Rasul, manusia hak mari pada ini dunia belakang daripada itu, nascaya dia adalah umat Nabi belakang. Tak kira umat al-ijabah ataupun ummatud da'wah. Orang yang beriman dengan Nabi pun umat Nabi, orang yang tak beriman dengan Nabi pun umat Nabi. Nabi royak kalau lagu tu, memang apabila Sulhul Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, Suhaib dia suruh engkar, dia suruh ubahnya min Muhammadin Rasulullah, daripada Muhammad Rasulullah. Aku tak beriman kata Rasulullah. Lalu Nabi kata, inni la Rasulullahi ilaikum wa in kadzabtumuni, sesungguhnya aku ni Rasul kepada kamu walaupun kamu itu tak beriman dengan kami. Di situ nak ayat ummatud da'wah, orang tak beriman sekalipun dia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat semua tadi itu Nabi banding seumpama bulu yang hitam ada di kulit lembu yang hitam, malaikat satu orang saja, satu bulu saja yang putih, itulah ummatul ijabah. Umat yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah kita semua ni. Sidang Jumaat yang dirahmati, cara kita nak beriman dengan Allah, cara kita nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita nak bersyariat dengan syariat al-Islam, bukan mari daripada akal fikiran. Agama kita tak mari daripada akal fikiran. Bukan terseru dua tua tahu dengan diri dia. Agama Islam bukan agama yang mari daripada akal fikiran manusia. Tidak.
Agama Islam tidak mari daripada perasaan manusia, tidak. Agama Islam tidak mari ajaran dia daripada tajribah, kantut long, tidak. Coba kita lihat semua agama yang ada sekelilingi daripada agama yang kita boleh duduk dengan mereka sebab orang Islam tidak jadi musuh kepada agama-agama mana. Bahkan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Tapi coba kita perhati tengok pada ajaran-ajaran yang lain daripada kita, nescaya tak lain tak bukan keluar daripada akal fikiran manusia, keluar daripada tajribah kantut Allah hak manusia, keluar daripada perasaan manusia, tidak. Tak lain daripada itu. Tapi umat al-Islam, ajaran Islam tak mari di situ. Mari daripada mana? Mari daripada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yang mengada, yang menjadi, yang menciptakan kita. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab Allah Ta'ala yang aku wahyukan kepada engkau ya Rasulullah. Maksudnya kita Allah beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wahyu apa kitab ya Allah? Liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab, supaya manusia tadi itu mentadabburkan akan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan nak berikan pengertian bagi orang yang ada akal fikiran yang waras. Jadi akal fikiran kita tak dihampakan dalam agama kita. Akal fikiran manusia tak dihampakan di dalam ajaran al-Islam. Akan tetapi bagaimana kita nak gunakan akal? Gunakan akal wazifah dia, khija dia, fahamkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ajaran Allah Subhanahu wa taala? Yakni kitabun anzalnahu ilaik liyadabbaru ayatihi. Bagaimana kita nak tadabbur ayat Al-Quran? Apa dia Al-Quran? Yaitu syariatul Islam, syariat al-Islam, dusturul Islam, perlembagaan al-Islam. Apa dia? Yakni ambil daripada bismillahi fatihatil kitab ila minal jinnati wan nas, sampai kepada al-jinnati wan nas. Syariat al-Islam terbagi kepada 3 besar-besar. Yang pertama, masalah cara kita nak beriman dengan Tuhan. Kita nak beriman dengan Tuhan, nak beriman macam mana? Mengikut Tuhan. Jangan kita khayal, jangan kita berasa nak mikir cara kita nak beriman dengan Tuhan dengan cara kita. Tidak. Kena dengar Tuhan. Tuhan nak kita beriman dengan dia, beriman dengan Tuhan, beriman dengan malaikat, beriman dengan kita, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan malaikat, beriman qada-qadar. Macam mana? Hak Tuhan nak. Sebab tu cara kita nak terima, cara bak pegangnya kita pasti kena mari daripada ayat Quran. Tiap-tiap orang wajib dia kena baca ayat Quran pada umat masyarakat awam setara mana pun kena dengar ajaran Tuhan daripada Quran. Quran saja pada tak kena ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh ke kita dengar Nabi, suruh may yuta'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat akan Allah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia taat akan Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi bawa datang ambillah wahai umat Islam. Apa Nabi kita lagi tinggallah wahai umat Islam. Itu Tuhan suruh. Allah Subhanahu wa taala wayak lagi khija bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaikal kitab wa anzalna ilaikal dzikra. Kami waktu turunkan Quran pada kamu wahai umat Islam litubayyana linnas, supaya engkau ya Rasulullah menyata mentafsirkan bagi manusia. Jadi khija bagi Nabi tak boleh cek daripada Al-Quranil Karim. Ada Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang syarah daripada kalangan tokoh-tokoh yang ada pengalaman, yang ada ilmu pengetahuan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dia wajib syarahkan kepada kita. Itu syariat al-Islam. Itu bab pegangan kita. Kemudian dalam Quran lepas daripada ada bab pegang ni,
ada bab sakut paut dengan undang-undang. Sakut paut dengan kutmai al-Islam. Undang-undang Islam hari ni hak kita boleh beramal kerana kita duduk di dalam keadaan suasana, dalam keadaan kita pakainya apa nama orang panggil kata undang-undang wada'iyah, hukmul wada'iyah diletakkan oleh manusia. Kutmai undang-undang yang diletakkan oleh manusia. Syariat, undang-undang syariat al-Islam boleh pakai beberapa bab sahaja. Ini kita pakai tahu. Bab nikah kahwin, bab talak, bab cerai, bab tu, bab ni, okey, kita pakai syariat Islam. Bab apa lagi kita pakai syariat Islam? Tak berapa bab. Kerana kita sudah dengan undang-undang yang ada di dalam perlembagaan. Undang-undang yang keluar daripada akal fikiran manusia. Cuma mazhab kita, mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah, mazhab salah kita, selama mana kita tak i'tiqad, tak pegang kata undang-undang lain pada undang-undang Tuhan itu lebih molek daripada undang-undang Tuhan, kita guna juga kerana terpaksa, hati kita tak mau sangat juga, cuma kekuatan umat Islam tak ada, maka duk sekadar kata silap dengan syariat al-Islam, tak bawa sampai ke mengkufurkan seseorang itu. Ini syariat kita, ini pegangan kita. Maka syariat Islam coba kita suruh tengok. Terkadang bagi harta tak mau nak pakai mengikut apa nama syariat Islam. Orang perempuan dakwah nak boleh dua juga bahagia. Nak sama dengan orang lelaki. Karena umat apa hukum Islam aku tak mau nak pakai dan sebagainya. Ni membawa kepada kita sebagai umat Islam kena insaf di sini. Kena ada kesedaran di sini. Islam sebagai Islam, ayo. Islam sebagai selagam apa nama bercacun, tak ayo. Tapi Islam ke Islam, ni berhajat pada kita itu tajribah. Berhajat pada kita tadi itu lasakkan diri kita supaya nak terimakan ajaran al-Islam. Karena semua ada hawa nafsu belaka. Semua ada tarikan dunia belaka di tepi-tepi. Semua ada cara mikir masing-masing. Tapi nak tundukkan kepada syariat al-Islam, nak tunduk pada syariat al-Quran, dan nak tunduk pada syariat yang dibawakan oleh Nabi SAW, itu berhajat pada kita tadi itu menggunakan cara, menggunakan tarbiyah untuk diri kita dan sebagainya. Dan di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang nak kita boleh mikir daripadanya supaya kita boleh pakai di dalam hidup. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati, takwalah kamu kepada Allah, kerana takwa itu ada tempoh, ada masa dia. Janganlah kita nampak habuan dunia lebih daripada akhirat, karena dunia tidak ada siapa yang kekal di sini, bahkan akhiratlah tempat yang kita kekal abadi. Tidak adanya mati, tidak adanya kesusahan bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tetapi ada kesusahan yang tidak ada kesenangan bagi orang yang deraka pada Tuhan, kufur dengan Tuhan, paling belakang daripada syariat Tuhan. Tak padalah kita sebagai manusia nak mikir dengan umpama itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم فانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.